Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran 15 Julai 2020 hari Rabu. Apa khabar penonton setia kami? InsyaAllah hari ini sejam saya dan juga Fiza akan menemani anda. Dan selama 1 jam ini pastinya pelbagai pengisian menarik telah pun direncanakan untuk anda oleh rakan penerbit kami pada hari ini. Dan apa yang kami nak kongsikan antara yang menarik pada hari ini, kita akan bersama dengan persembahan istimewa daripada Najwa Latif dan juga Aqua Arifin. Selain daripada kita juga akan turut membincangkan tentang topik yang ada berkaitannya dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Ya, yang mana kita tahu hari ini 2 minggu lalu di mana pengumuman telah dilakukan yang memaklumkan sekolah telah pun dibuka untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 dan juga murid darjah 5 dan juga 6. Saya kira mesti banyak drama hari ini, Fiza. Betul, dan juga bagi pelajar tingkatan 6 semester 1. Kalau cakap tentang drama ni Fatin, bukan anak-anak je yang ada drama. Ada kalanya ibu bapa juga mungkin mengalami pelbagai fasa emosi. Betul. Kadang-kadang separation syndrome ni bukan berlaku pada kalangan anak-anak saja, tetapi kadang-kadang ibu bapa juga merasa sukar untuk melepaskan anak mereka walaupun anak mereka telah pun menginjak ke usia remaja ataupun dewasa. Ini kerana mereka tetap menitik beratkan tentang faktor keselamatan dan juga kesihatan anak-anak ini. Ini yang terus kami bincangkan bersama dengan anda di Wanita hari ini. Iaitu topik menangani emosi anak-anak selepas lama bercuti. Kita tahu 4 bulan bercuti itu tempoh yang agak lama. Kalau sekolah tahunan mungkin sebulan cuti. Saya kira macam buka sekolah ni kena beli baju baru. Betul. Mungkin baju dah ketat ataupun mungkin dari segi disiplin anak-anak tu dah lari sikit, kita kena tune balik. Ada yang tak sabar nak pergi ke sekolah sebab tak sabar nak berjumpa dengan guru-guru dan juga rakan-rakan, tak sabar nak bersua muka. Tetapi ada juga dalam kalangan anak-anak ini mungkin dah merasa selesa berada dan juga belajar di rumah. Maklumlah kalau kat rumah kita ada waktu senggang kita kan, kita bersama dengan ibu, bersama dengan adik-beradik, dan ada masanya nak pergi makan kat dapur, boleh pergi makan kat dapur. Betul. Nak pergi baring sekejap, boleh baring sekejap. Inilah bagaimana caranya untuk kita menangani emosi anak-anak ini setelah lama bercuti. Dan ini juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda, penonton-penonton setia Wanita hari ini. Kalau anda mungkin ada kesukaran ataupun pengalaman-pengalaman anda yang ingin terus dikongsikan bersama dengan kami, anda boleh teruskan kongsikan di www.facebook.com/WHITV3. Jika berkesempatan, insya-Allah Kami panjangkan kepada tetamu kita selepas ini. Sebenarnya banyak lagi akan kami bawakan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, Fiza. Kembali lepas ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini seperti yang kami wawarkan tadi mengenai topik kita hari ini iaitu menangani emosi kanak-kanak selepas lama bercuti. Saya kira memang topik yang sangat menarik sebenarnya kerana hari ini ibu bapa mungkin di pagi hari dah mula stres macam mana nak mengawal anak mereka ataupun mungkin ada sedikit mengingatkan mengenai SOP dan sebagainya, Fiza. Kalau boleh saya kongsikan ini melalui pembacaan kajian telah pun dijalankan oleh Kearney and Silverman pada tahun 1999. Antara 4 sebab utama kenapa anak-anak tidak mahu ke sekolah antaranya untuk mengelakkan emosi tertentu seperti anxiety, takut ataupun risau. Ada katanya juga untuk mengelakkan situasi seperti peperiksaan, takut nak jumpa guru-guru kan dan sebagainya. Ketiga, untuk mendapatkan perhatian terutamanya anak yang kecil yang mempunyai separation anxiety. Yang ini bukan anak-anak je, rasanya ibu bapa pun sekarang ini ada juga separation anxiety ini, dan juga mereka ingin melakukan aktiviti tertentu di rumah seperti menonton TV, bermain video games dan macam-macam lagi. Tetapi ini yang akan terus kita bincangkan bersama dengan panelis kita di studio hari ini yang lebih pakar dan juga yang akan berkongsi pengalaman kita bersama dengan mereka di studio. Kita bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Maknur, merupakan pakar psikologi kanak-kanak. Terima kasih Prof kerana bersama dengan Wanita hari ini. Sihat Prof? Sihat, Bila. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Puan Shalini Iman Lee yang merupakan ibu kepada 3 orang anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sihat kedua-duanya alhamdulillah. Kalau kita cakap tentang emosi ni kan Shani dan juga Prof, emosi ni mungkin pemahaman daripada setiap individu ni adalah berbeza-beza. Jadi kalau boleh Prof kongsikan kepada penonton kita apa yang harus kita sebagai individu, sebagai wanita, sebagai ibu, bapa dan penjaga memahami tentang maksud emosi itu sendiri. Dia emosi ni lebih kepada suatu perasaan yang begitu kuat ya. Dan perasaan ini bergabung positif dengan negatif. Maksudnya dia ada positif yang merujuk kepada suka, gembira, teruja. Tapi ada juga emosi yang dikatakan yang agak negatif, iaitu yang dikatakan
bimbang, kemurungan tu hasil daripada emosi yang tak dapat diselesaikan ya. Okey. Jadi emosi-emosi seperti takut, ini semua adalah merupakan satu definisi yang boleh dikatakan boleh diterima pakai, dan emosi ini sebenarnya nanti jika keterlaluan boleh menjejaskan perilaku seseorang itu. Ya, contohnya dengan penampilan muka yang dia nampak segar tetapi nampak macam sakit, macam orang sakit. Ya. Contohnya kalau saya kata, okey, Fiza hari ini cantik. Itu menunjukkan emosi tu, penampilan dia fizikal, penampilan fizikalnya positif, bermakna emosinya juga ada di situ lebih positif daripada negatif. Kerana dalam diri seseorang ini bukan 100% dalam diri kita emosi sentiasa positif. Ada juga kadang-kadang marah, geram, tapi dalam geram dan marah tu sukanya lebih. Itu yang lebih penting, yang perlu ada dalam diri anak-anak kita yang bakal ke sekolah esok. Okey, kalau berkata mengenai emosi yang untuk anak-anak sendiri, mungkin mereka teruja nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa cikgu, tapi ada kengkangan ibu bapa yang mungkin menekan dari segi emosi ibu bapa tu. Takut nanti kalau tersentuh kawan atau bagaimana. Macam Puan Shani sendiri, ada tak perasaan ataupun banyak benda yang diingatkan kepada anak-anak? Definitely ada ibu bapa yang di luar sana yang akan rasa paranoid. Yalah, sebab kita memang dah terkongkong dekat rumah dah 4 bulan lebih. Anak-anak pun bersama kita 24 jam. Jadi tiba-tiba anak nak keluar balik ke dunia luar tu, of course kita akan rasa takut. Tapi bagi saya, selagi kita boleh handle SOP dan kita pastikan anak kita pun boleh handle SOP, saya rasa perasaan paranoid tu bolehlah dibendung sikitlah. Kalau ibu bapa boleh membendung perasaan paranoid, kita ni cerminan juga kepada anak-anak kita. Kalau kita positif, insya-Allah anak kita juga akan positif. Dan kalau ini telah pun dititik beratkan, Prof, kalau kita, bagaimana kita nak menangani emosi ni? Kadang-kadang anak-anak kita ni 4 bulan tadi dah depan mata ibu bapa mereka. Kalau anak yang kecil makan, mungkin ibu suap, ibu berikan perhatian. Di sekolah kena makan sendiri. Anak remaja pula ada waktu senggang, waktu nak belajar, ada masa boleh tengok YouTube, boleh chat dengan kawan-kawan dan sebagainya. Bagaimana persediaan emosi anak-anak yang kembali ke sekolah dan bakal kembali ini harus kita sediakan sebelum mereka betul-betul yakin untuk terus rajin belajar. Itu yang Fiza soal tadi lebih kepada pengurusan emosi. Jadi untuk mengurus emosi seseorang itu pasti ada seseorang yang memantau. Tetapi mereka yang memantau tu harus mengenali emosinya sendiri dulu. Contohnya Puan Shirley, dia harus kenal pasti emosi dia dulu. Dan daripada situ dia perlu kawal pula emosi dia, ya. Jadi apabila katalah saya ambil contoh yang terdekat Puan Shirley, begitu positif, dia kenal emosi dia, pastinya bila dia memberi motivasi kepada anaknya yang mempunyai emosi yang agak negatif, itu salah satu pengurusannya. Saya pasti pengurusan emosi pada anak yang memang takut, bimbang itu akan dapat dikawal, dan akhirnya apa yang akan berlaku ialah mereka akan pergi ke sekolah dalam keadaan yang penuh yakin. Jadi persoalan sekarang ni, tadi ada Puan Shirley sebut 4 bulan. Kalau kita sendiri 4 bulan duduk tu, bila kata dah PKPB tu rasa macam wah, sangkar terbuka sikit. Dah lega sikit. Lega sikit. Tetapi hakikatnya yang di dalam tu apabila kita sebut nak ke sekolah, kemudian dilihat pula di kaca TV dengan persekitaran ni, orang kata bukan dimomokkan, diberikan dengan fakta-fakta COVID membimbangkan. COVID itu, COVID ini, sentuh sikit. Kalau bersin pun kuman merebak dan sebagainya. Jadi anak-anak itu akan mengambil persepsi, takutnya. Kalau saya boleh tambah, anak-anak akan cerminkan kita. Jadi kalau kita paranoid, anak kita pula akan paranoid. Kalau kita ambil cara yang positif, yang ikut SOP, kita tunjuk anak kita macam mana nak handle. Anak kita pula akan lebih confident untuk handle dunia luar. Selain daripada faktor kesihatan, apa yang membimbangkan adalah faktor anak-anak ni kadang-kadang macam ini pengalaman daripada rakan-rakan. Sempat saya berbual dengan rakan-rakan sekolah saya. Ada anak yang tak sabar nak pergi sekolah. Contohnya anak-anak yang dah remaja, nak jumpa kawan-kawan, nak update each other. Tapi ada anak-anak yang kecil ni pula, mereka bimbang kalau macam ada kerja sekolah tak siap, takut kena jawab ujian dan sebagainya. Prof, ini juga ada faktor, ada kena-mengena dengan faktor emosi. Kalau boleh Prof. Ya, ada kena-mengena. Kita ambil contohnya remaja sendiri, ya. Remaja ni kita tahu apabila mereka terkurung dalam rumah, keterbatasannya untuk bergaul dengan rakan-rakan itu tak memang wujudlah begitu tinggi.
Jadi mungkin ada yang dah ada pasangan, rindu-rinduan, bagai-bagai kan. Jiwa-jiwa kan. Jadi teruja sangat nak pergi sekolah ni. Tetapi dalam masa yang sama, disebut juga jarak 1 meter. Jadi macam mana ni jarak 1 meter? Macam mana nak berjumpa dekat-dekat ni? Tapi itu harus di orang kata di brainstorm atau brainwash oleh ibu-ibu. SOP kena jaga sebab ini kita nak melakukan penjarakan sosial atau dengan kata lain fizikal jauh tetapi sosial tu tetap dekat. Kita jauh tetapi dekat di hati. Tapi ni yang saya pelik sebab anak saya yang paling bongsu dia baru masuk tadika minggu lepas. Tetapi saya surprise, dia memang sangat matang. Dia dengan kawan-kawan dia semua umur 6 tahun tapi mereka mampu juga jaga social distancing walaupun mereka excited jumpa each other. Tapi mereka mampu juga. Mereka faham sebenarnya Mereka kan? faham. Yes. Okey, macam Puan Shani sendiri, kita faham peranan ibu bapa tu memang bermula dari rumah dan emosi anak-anak tu juga bermula daripada ibu bapa. Tapi mesti ada satu cabaran yang orang kata parents sendiri yang mengalami untuk lepaskan anak-anak untuk sekolah. Yes, memang betul. Tapi bagi saya lah, saya berhubung dengan sekolah, kita ada communication two-way. Kita tengokkan apa SOP yang sekolah dah sediakan. So, bila kita dah yakin dengan sekolah, maknanya kita boleh yakinkan dirilah. Maknanya saya dah tahu sekolah dah buat semua yang dia boleh buat dengan sedaya upaya dia. Jadi, okeylah. Saya rasa yakin sikit nak hantar. So, saya boleh kurangkan juga rasa paranoid tu jugalah. Tapi kalau kita berbalik lagi kepada persediaan, kiranya anak yang 6 tahun dah pun dihantar ke sekolah 2 minggu yang lalu dan ketika itu, ketika ada pengumuman sekolah dibuka untuk budak prasekolah dan juga taska ni, ketika itu persediaan dan juga perasaan Shani bagaimana? Adakah sendiri rasa macam takut nak hantar anak ke sekolah ataupun bagaimana Shani sendiri mempersediakan emosi anak tu untuk hantar semula ke sekolah? Pada permulaan saya memang takutlah. Tetapi as in the two-way communication dengan sekolah tu, itu yang yakinkan saya. Kalau saya tak yakin dengan SOP sekolah, memang saya tak hantar. Tetapi memang anak saya pada permulaan MCO tu dah relax kan. Memang anak saya takut nak keluar rumah. Sebab 4 bulan tak keluar rumah. Tapi kita dah how to say bawa dia orang keluar sikit kan. Jadi mereka dah sampai dia dah adjust sikit dirilah. Okey, Prof. Kita nak tahu juga macam mana untuk mereka yang melalui fasa sekolah menengah ni, Prof, kan. Lagi-lagi yang mereka yang sepatutnya menduduki peperiksaan. Pada awalnya mungkin mereka rasa semangat nak jawab exam dan sebagainya. Tiba-tiba macam tak jadi dan mereka down sikit. Tapi mereka mengambil pendekatan bila dapatnya pergi sekolah balik, nak buktikan yang mereka nak teruskan belajar dan sebagainya. Sedikit daripada Prof, bagaimana agaknya nak develop lagi semangat tu? Dia sebenarnya individu ini dia dengan dia sendiri dia mungkin boleh membina keyakinan diri. Tetapi dengan kerjasama, teamwork daripada rakan sebaya, daripada guru-guru, daripada ibu-ibu yang boleh berkomunikasi secara telus dengan cikgu-cikgu seperti yang Puan Shirley buat, communicate dengan sekolah, berkomunikasi dengan mereka dan tanya mereka. Dan satu lagi ialah apabila Fatin tanya saya tadi, mereka perlu dapat bina keyakinan diri itu kerana masa untuk mereka masuk peperiksaan itu memang telah orang kata apa, kalau dulu bulan 12 cuti panjang ya, sekarang telah dipendekkan kerana mengambil cuti yang telah diambil waktu PKP. Betul. Jadi sekarang ini guru-guru memainkan peranan yang penting. Jadi gurulah saya rasa individu ataupun insan yang paling penting untuk anak-anak remaja itu develop keyakinan diri dia, di samping dibantu, disokong secara moral dan emosi juga dari yang lain-lain juga oleh ibu dan bapa. Kerana ibu dan bapa tidak boleh mengabaikan, dia tidak boleh harapkan guru semata-mata. Dan ada kadang-kadang ibu bapa yang sedemikian. Tapi kalaulah kita kata dapat ibu bapa yang macam Puan Shirley, baguslah kan. Jadi maknanya sentiasa hingga kan dia yakin untuk menghantar anak dia pada usia 5-6 tahun. Sebab sekarang ini ibu yang mempunyai anak 5-6 tahun pun kadang-kadang boleh ke? Boleh ke? Buatnya anak nanti Fatin berjumpa dengan Fiza. Fiza, kita rindulah awak peluk-peluk. Sedangkan perlu ada social distancing. Tapi yakinlah, guru di tadika, pengasuh di taska telah bersedia 100% untuk anak-anak itu masuk. Begitu juga dengan bagaimana keyakinan diri dapat dibina oleh pelajar-pelajar
remaja di sekolah menengah itu. Mungkin kerana pelajar remaja pun lebih mudah untuk memahami. Ya. Kalau anak berusia 5, Ya. 6 tahun juga mampu patuh Betul. kepada SOP, apatah lagi anak-anak remaja Dia ini, sekarang Prof. ni yang lebih runsing ialah ibu bapa. Ya. Setuju saya. Ibu bapanya yang begitu paranoid, Ya. takut, bimbang, ya. Sehingga kan balik sekolah, buka segala-galanya, masuk dalam baldi, mandi, esok salin lain, daripada 2 pasang beli sampai 2 lagi pasang. Okey, Prof, saya nak tanya juga, bila kita cakap tentang faktor emosi ni, ada tak kaitannya dengan separation anxiety ni? Ya, ya. Maklumlah kita dah rapat, dah betul. bersama-sama selama tempoh 4 bulan ni, bukan je anak, ibu bapa macam tadi kan, Ya, ya, rasa ya. macam, ya tak ya nak hantar anak betul, sekolah. Dia betul. macam mana tu, Prof? Ya, memang separation anxiety itu ada sebab selalunya ibu keluar bekerja, balik malam. Okey. Tapi sekarang ini selama 3-4 bulan ya, sentiasa bersama. Pagi itulah dia, kena marah itulah dia juga, makan bersama itulah dia juga, suruh mandi itu dia juga. Tiba-tiba dah nak pergi sekolah dan sebagainya. Begitu juga kita remaja ya. Tapi kadang-kadang antara ibu dan ayah ni, suami isteri ni kadang-kadang dia tengok kita tengok dia agak jemu juga. Tapi kalau kita pandai memainkan persekitaran itu jadi lebih kreatif dan ceria, saya pasti perkara separation anxiety itu dapat dielakkan dengan persediaan, okey, minggu depan nak ke sekolah, minggu depan mama nak pergi kerja, tak no more work from home. Jadi perlu diberikan persediaan mental juga, minggu depan pergi sekolah, buat itu, minggu depan ayah pergi kerja. So petang baru kita jumpa. So maksudnya sekarang ni persediaan mental daripada segi kata-kata lisan itu perlu ada untuk dia bersedia. Mungkin dari awal dah Komunikasi, kena kan? ingatkan. Ya, kena ingatkan, perkataan Betul, kena pergi ingatkan. sekolah ke apa supaya dia tak terkejut. Ya. Okey, Prof, kita nak bincang banyak lagi sebenarnya tapi kita nak bawa sekejap pemerhatian penonton untuk kita dengarkan apa kata ibu bapa di luar sana mengenai topik hari ini. Saksikan. Kesan dia tu lebih lagi lah dengan sekolah rendah. Sekolah menengah mungkin diorang lebih banyak aktiviti, diorang lebih suka aktiviti menyendiri ke, lebih kepada gadget ke kan, ataupun diorang boleh call kawan-kawan. Dan sekolah rendah diorang kadang-kadang kawan-kawan tak ada phone nak call. Sekolah menengah ni, mungkin diorang lebih prefer duduk stay dekat rumah lah kan. Maksudnya kalau dapat cuti panjang ni, diorang boleh buat hobi, main game, buat live streaming dan sebagainya lah. Kita main dengan dia, kita layan dia. Macam bila dia tengok movie, kita join tengok movie. Boleh spend masa dengan anak-anak, tanya apa masalah diorang hari-hari, mungkin boleh solve sama-sama sebagai parents, mungkin boleh beli board games ke. Saya ajar anak saya macam mana nak stream lah, communicate dengan audience. Boleh mengisi masa lapan diorang lah. Saya kena bahagikan masa untuk anak sikit lah. Kalau mereka bosan pun mereka boleh luahkan pada saya kan. So kita bagi cadangan lah buat aktiviti apa-apa ataupun bila kita ada masa kita main sama-sama dengan diorang. Itu dia tadi ada yang cakap boleh bagikan masa untuk anak-anak dan baik itu menurut apa yang kata ibu bapa di luar sana. Macam Shani sebenarnya kan selain pada kita mengingatkan di sekolah juga merupakan ada banyak sebenarnya SOP. Macam mana penyediaan dari segi nak bagi tahu kepada anak-anak tu mengenai jangan itu jangan ini, kita tekankan sebab apa budak-budak ni kalau dah excited dia lupa apa yang kita ingatkan. Betul. Sebenarnya saya memang risau pasal anak kedua sebab dia memang overexcited nak balik ke sekolah kan. Tetapi saya rasa 4 bulan ni PKP, komunikasi antara saya dengan anak-anak memang dah meningkat. Sebab kita dah sangat rapat kan, jadi saya menggunakan masa itu dengan positif untuk membincangkan apa yang jadi, kita tengok kes setiap hari, kita bincang apa yang boleh dibuat, apa tanggungjawab kita. So kita dah cukup berkomunikasi tentang semua ni. So bila kita nak sediakan anak kita untuk balik ke sekolah, kita komunikasi dengan cara yang sama. So diorang faham dan saya rasa ada kebaikan juga PKP ni dalam rapatkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak Itu kita. yang berlaku separation anxiety itu. Betul lah kan. Terlalu rapat hingga berlaku separation anxiety itu. Ya? Tapi surprisingly macam anak saya yang bongsu tu dia tak ada separation anxiety. Saya bawa dia ke pintu sekolah.
saya pun risau juga macam Siapa yang nangis Mami tu? nangis. Saya rasa macam nak nangis. Tapi dia cakap, it's okay Mami, I'm fine. Okay. Wah. Kalau kita tengok anak-anak Shani, sebab ibu lah, tentulah itulah ibu lah yang mengalami separation anxiety tu. Kan terlihat anak-anak Shani sendiri, anaknya yang sulung yang perempuan pun pandai buat kek. Pandai buat kek. Kemudian hari ibu dan hari bapa ke hari jadi ayahnya juga dibuat spa. Dia banyak independence masa PKP. Kan? Walaupun baru berusia 10 tahun kan. Prof, kita nak cakap dari segi separation anxiety ni, kalau kita bawa pula kepada paksaan. Kadang-kadang anak dah selesa dekat rumah. Ada anak yang teruja nak kembali berjumpa dengan rakan-rakan, tetapi ada anak yang memang sebelum berlakunya tempoh PKP ini, mereka mungkin mengalami masalah-masalah tertentu di sekolah. Mungkin mempunyai masalah dengan rakan-rakan, mungkin tak selesa dengan guru, mungkin tak bersedia untuk menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Jangan kita lupakan bagaimana untuk menangani emosi mereka yang kalangan ini perlu, Prof. Jangan dipaksa mereka atau bagaimana? Kita tidak boleh memaksa mereka, tetapi kita harus memberikan rasional yang menggunakan bahasa yang difahami. Kita tak boleh kata kena belajar, nanti besok besar nak jadi pandai. Itu semua bahasa klasik, mereka tidak akan faham. Jadi kita bagi tahu betul-betul bahawa di sekolah itu tidak ada manusia yang jahat, semua yang baik bagus-bagus. Tapi kalau ada berlaku sesuatu, perlu buat aduan kepada mama, perlu buat aduan kepada cikgu dan sebagainya. Yakinkan kepada dia bahawa jika sekiranya apa-apa berlaku, ada individu orang-orang tertentu yang akan memastikan perkara itu tidak akan berulang lagi. Dan satu lagi ialah apa yang saya nak sentuh di sini, Fiza dan Fatin. Sepatutnya di rumah perlu diadakan aktiviti yang kita sebut sebagai rutin. Rutin yang sama. Pagi buat apa, tengah hari buat apa, ni buat apa. Jangan dikatakan bahawa daripada pukul 8 sampai sebelum tidur, buatlah apa suka. Jadi maksudnya dia tidak akan bersedia untuk ke sekolah satu, dan apa yang ditakuti untuk ke sekolah itu akan bertambah takut lagi. Waktu tidur pun sama. Waktu tidur bersama. Jadi maksudnya kita perlu sediakan mereka dengan pelbagai aspek. Jadi pada saya sebenarnya PKP ini banyak hikmah. Ya, betul. Merapatkan hubungan, mendisiplinkan anak kita, tapi kita sendiri mesti disiplin. Jadi rutin itu perlu ada. PKP ni bukan seperti cuti sekolah. Kita masih kena maintain rutin tu setiap hari. Jadi bila anak balik ke sekolah tak kekok lah. Jadi bila dah di PKP dah tak ada, maknanya tak ada masalah bagi mereka. Sebab mereka sentiasa bersedia. Okey, macam Puan Shani kan, kalau ibu bapa ni ada setengah ibu bapa yang menggunakan pendekatan bila tanya soalan tu macam memaksa anak tu untuk menjawab, ataupun dari segi anak mungkin macam rasa stres dengan soalan tu. Bagaimana agaknya pendekatan dari segi berbincang ataupun bagaimana Puan Shani? Anak-anak generasi ini bukan seperti generasi yang sebelumnya. Kita sekarang ada two-way communication. Jadi anak kita sekarang ni sangat matang. Jadi mereka boleh faham konsep-konsep yang maybe dulu ni tak dapat faham. Jadi saya ambil approach yang terbuka. Saya akan terangkan kepada mereka benda-benda yang mungkin orang rasa terlalu matang untuk dibincangkan. Tapi saya rasa anak-anak kita boleh faham. Dan kalau kita bagi mereka peluang untuk bercerita dengan kita pasal semua tu, boleh juga. Boleh jadi. Itu yang penting. Bagi peluang untuk mereka bercerita. Disebut Puan Shirley tadi, zaman dulu lain zaman sekarang. Mak, kalau zaman dulu, kalau mak tanya, kita jawab. Satu patah, 10 patah. Dan saya boleh faham perasaan mereka juga. Betul. Jadi itu yang sepatutnya dilakukan, memberi peluang kepada mereka untuk bersuara. Pendekatan yang diambil oleh Shani dan suami berkomunikasi dengan anak-anak dan kalau kita ikut dari segi konsepnya dengan agama kita mendidik anak mengikut zaman itu sendiri, Prof. Di penghujung perbincangan kita ini mungkin ada sedikit rumusan ataupun kesimpulan yang boleh terus Prof kongsikan kepada penonton kita berkaitan topik kita pada hari ini. Pada saya mendidik anak itu haruslah mendidik ikut konteksnya, maksudnya konteks pengalaman kontekstual. Jadi kalau waktu sekarang ini dikatakan kena ikut, ada SOP, ada itu, ada ini, kena pakai mask dan sebagainya. Jadi itu perlu dididik dalam keluarga itu sendiri, tetapi dalam masa yang sama juga tidak melupakan disiplin, menghormati orang lain dan dalam masa yang sama akur dengan apa yang telah diarahkan untuk dibuat. Itu yang paling penting untuk mendidik anak-anak kita itu supaya kesinambungan personality sasiah dirinya adalah di tahap yang baik walaupun dalam keadaan yang norma new norm baru ya. Kalau dulu kita tak ada new norm, tapi pada saya new norm ke atau old norm ke,
macam mana you mendidik anak kita itulah akan menjadi corak hasilnya. Okey, sebenarnya ibu bapa lah khususnya kan bermula daripada ibu bapa dari segi pendekatan yang digunakan dan bagaimana untuk orang kata tackle anak-anak itu sendiri. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Prof kerana bersama dengan wanita hari ini dan juga Puan Shani. Banyak sebenarnya perkongsian yang kita dapat hari ini kan Fiza. Yang paling penting sekali komunikasi, persediaan kepada anak-anak kita. Kita dah cerminan kepada anak-anak kita. Bagi dari Prof pula disiplin dan juga kita harus akur dengan apa sahaja SOP yang telah pun ditetapkan untuk kita terus berkomunikasi dengan emosi anak-anak ini. Kami nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Najwa Latif selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Biasa dengan Zarifah Jafon. Dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Kau tak perlu try so hard to make me wanna place you in my heart. You're the missing piece of my art that I've been searching from the start. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan Zarifah Jafon. Dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own aqua. Like I said, I don't care what you look like, but I'm still gonna say that you look so good right now. Baru bangun muka macam meow meow. Belum mandi flawlessly masih pretty somehow. When I cakap yang cantik tanpa makeup, when there's up we will boost your comms level way up. Yang penting you yakin dengan diri sendiri, so that you don't have to overthink about your insecurities, huh? I appreciate everything you do. You're so funny naturally tanpa tahu. Anytime I'm ready to give you my bahu. Understand all the pain that you've been through. Yep, I'm glad you're already mine. Can't get you out of my mind. Other flaws you know I don't mind. I'm serious dengan you, I tak main. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan Zarifah Jafon. Dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Tudu tudu tudu, la 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 la. Oh 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 oh. Tak kisah pun boleh berdiri kat situ. Okey. Ini dia tadi persembahan istimewa tak kisah pun daripada Najwa Latif yang merindui Najwa dan juga Aqua Arifin. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sukalah yang macam catchy, ada miau-miau. Tapi sebenarnya kalau kita dengar melodi lagu tak kisah pun ni, saya kira ia memang cepat menarik hati dan perhatian ramai orang. Macam saya sendiri rasa muda 15 tahun Alhamdulillah. Okey, kita nak ucapkan sampai. Sampai. Dan yang paling penting sekali kami di Wanita Hari ini nak ucapkan tahniah kerana kalau kita lihat di laman sambung YouTube-nya capaian penontonnya telah pun sampai ke 1.2 juta. 2 juta. 1.2 juta. Tahniah diucapkan. Okey, mungkin boleh kongsikanlah sedikit tentang lagu Tak Kisah Pun. Kita depan lagu Tak Kisah Pun ni sebenarnya ditulis sepenuhnya oleh saya bersama dengan adik-beradik saya. Kami gelar diri kami LG dan juga Aqua Arifin. Untuk official music video pula directed by Aqua Arifin sendiri. Konsep dia kita buat dia sebenarnya sebab lagu ni kita orang buat waktu PKP. So konsep music video pun macam PKP style lah. Lebih pada call partner dan sebagainya.
jarak jauh. Cinta jarak jauh tapi dekat di hati. Okay. Tapi macam Najwa sendiri macam mana memilih Aqua, macam nak collaborate dengan Aqua lah this time? Okey, untuk lagu Tak Kisah Pun ni sebenarnya Wawa post original macam acoustic version of the song dekat YouTube. And then lepas tu a week after that Aqua buat remix. Lepas tu respon yang diterima pun baik. So Wawa terus macam contact dia, tanya kalau dia interested, dia sudi untuk kita keluarkan lagu ni secara rasmi. Ini kelebihan Najwa Latif dan ditambah pula dengan featuring Aqua ni menjadikan orang kata macam cukup lagunya tu kan macam sambal belacan makan dengan timun. Macam tu kan. Tapi kan kalau kita dengar lagu-lagu yang dibawakan oleh Najwa, kebiasaannya lirik-liriknya memang lirik-lirik yang simple dan mudah untuk difahami. Kalau dalam lagu ni katanya aku tak kisah pun kau pakai slipper Jepun. Betul. Call you my own. Macam tu kan. Proud to call you my own. Macam tu. Jadi kenapa bahasa-bahasa mudah ini digunakan dalam lirik lagu Najwa? Sebab satu, Wawa rasa lirik lagu yang Wawa cipta bersama dengan kakak-kakak, dengan kakak dan adik, kita orang more tu macam something yang boleh relate dengan semua orang. Tu yang So dengar. rasanya Aqua pun dia punya part pun very simple. Bila orang dengar tu dia senang nak tangkap. Pendidik boleh berkata-kata. Okey, macam kalau tengok dari segi lirik betul macam catchy macam tu kan. Tapi macam mana penerimaan peminat Wawa sendiri lepas keluar je lagu ni, macam mana agaknya reaksi mereka? Okey, sangat-sangat positif sebenarnya. Sebenarnya lagu Tak Kisah Pun ni kira macam dia dah pecahkan rekod cinta muka-buku sebenarnya. Sebab within 2 weeks kita dah capai macam 1 million punya views dekat YouTube. So respon sangat baik. They are being very supportive. Sebab sekarang orang dah tengok Instagram kan. Okey, Aqua, ada tak Aqua rasakan ada cabaran ke ataupun ni memang makanan Aqua lah macam ni lagu ni macam mana? Untuk lagu yang macam ni makanan aku lah. Aku senang lah nak tulis-tulis lagu yang sweet-sweet ni. Tapi apa yang Aqua rasa lagu ini berbeza dan mungkin menarik perhatian berbanding dengan lagu-lagu yang lain? Mungkin lagu ni sebab dia bahasa yang simple yang mudah untuk orang nak relate. Jadi dan lagu ni memuji orang dan memuji diri sendiri jugalah macam tu. Jadi, kalau pemahaman dalam bahasa ringkasnya kita menerima individu itu menerima jenis seadanya kan, tanpa kita mengharapkan sesuatu ataupun kadang-kadang kita ni dalam kehidupan kita ni banyak fantasi. Kita takut untuk berhadapan dengan realiti kan. Jadi inilah maksud yang ingin disampaikan. Betul. Okey, macam Najwa selepas ni apa mungkin perancangan Najwa dalam mengeluarkan lagu-lagu mungkin genre lain pula ke macam mana? Okey, untuk tahun ni sebenarnya saya akan keluarkan lagi 2 lagu dan itu adalah hasil kolaborasi dengan a few artis lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa mungkin pendengar akan dapat dengar lagu tu soon lah insyaAllah. InsyaAllah kita doakan. Aqua pula macam mana? Adakah Aqua rasa adakah hanya satu kolaborasi ini ataupun sebenarnya ada dalam perancangan ada macam-macam lagi perancangan bersama dengan Wawa atau bagaimana? Itulah dalam perancangan kemungkinan ada untuk ada lagi dengan Najwa dan mungkin ada beberapa lagi lah. Okey. Rasanya Aqua ni orangnya pemalu. Jadi disebabkan oleh Aqua ni pemalu, Aqua mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita kenapa mereka terus kena dengarkan lagu ini dan tonton klip videonya di YouTube. Oh, alamak, susah tu. Sila tonton. Comel. Sila tonton lagu ni kalau nak rasa nak ada mood yang gembira lah. Sweet-sweet kan? Betul, sweet-sweet. Okey, macam Wawa berkongsikan platform untuk peminat Wawa terus komunikasi dengan Wawa. Okey, untuk tengok official music video lagu Tak Kisah Pun ni boleh just search dekat YouTube lagu Tak Kisah Pun ataupun boleh tulis je Najwa Latif featuring Aqua Arifin akan keluar. Selain daripada itu untuk social media Twitter dan juga Instagram @njwalatif, untuk Facebook official Najwa Latif, YouTube Wawa it's Najwa 595. Okey. Aku ada apa-apa nak kongsikan? Social media? Kalau siapa yang nak mencari Aqua boleh cari Aqua dekat YouTube dan Instagram. Okey, Aqua Arifin okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Wawa dan juga kepada Aqua kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Selamat maju jaya, diucapkan semua terus lagi berjaya, lagunya mungkin dapat sampai 2 juta, 3 juta. InsyaAllah. Okey. Kami bukan di sini saja. Sebelum kita nak berehat, rakan kita juga ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Betul, kita nak bersama dengan Rina dan juga YB Datuk Seri Rina Harun dalam pasca COVID-19 iaitu dengan tajuk mereka sokongan kerajaan terhadap pembabitan NGO dalam kebajikan. Kita saksikan. Silakan Rina.
Terima kasih rakan setugas, kembali bersama saya Hazrina Kasim. Kalau di episod yang lalu kita telah mencerita tentang memperkasakan sosioekonomi wanita, dan episod pada kali ini kita nak berkongsi tentang pasca COVID-19, sokongan kerajaan terhadap pembabitan NGO dalam kebajikan masyarakat. Sekali lagi kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bertemu sekali lagi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Okey, kita terus nak berkongsi tentang sokongan kerajaan bagi menggalakkan pembabitan NGO ini. Kalau boleh disentuh tentang peruntukan bantuan khas perbendaharaan PBKP ini. Mungkin ramai yang nak mengetahui apa sebenarnya PBKP ini dan siapa yang layak memohonnya, Datuk Seri. Okey. Bila kita sebut tentang PBKP ini, ianya telah pun ada semenjak tahun 2001 lagi. Ya, tujuannya untuk kita membantu NGO-NGO ini, pertubuhan bukan kerajaan, supaya mereka juga boleh meluaskan lagi bantuan-bantuan yang kita ada dalam memperkasakan terutamanya komuniti dan juga golongan sasaran pihak kementerian. Jadi untuk PBKP ini, dia mestilah berdaftar dengan Akta Pertubuhan, ya, NGO ini, Akta Pertubuhan 1966, dan daripada tahun 2015 sehingga tahun 2020 sebanyak 628 buah NGO telah pun diluluskan dengan peruntukan hampir 15 juta. Dan mereka ini juga telah pun menjalankan program-program kepada golongan sasaran kementerian. Sebagai contoh, JKM dia lebih kepada warga emas, ya, lebih kepada orang kurang upaya dan sebagainya, dan JPW juga dia ada program-program bersifat komuniti dan juga pembangunan untuk wanita itu sendiri. Jadi pembangunan wanita ini kita bukan saja fokus kepada golongan B40, tapi kita fokuskan juga kepada M40 dan juga T20. Dan kalau ada yang berminat untuk memohon bantuan ini, jadi boleh layari laman sesawang kementerian ataupun boleh pergi ke mana-mana saja agensi di bawah kementerian. Ya, boleh pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang ada di setiap negeri dan juga di daerah. Dan boleh pergi ke Jabatan Pembangunan Wanita yang ada di setiap negeri dan juga LPPKN, ya, yang ada di setiap negeri. Jadi boleh mendapatkan maklumat selanjutnya daripada daripada mereka. Tapi setakat hari ini berapa ramai yang sudah memohon, Datuk Seri? Ya, kalau kita lihat sebenarnya waktu COVID ini, ya, kita lihat sebenarnya ramai yang terjejas, ramai yang perlukan juga bantuan bukan saja dari segi keuangan, tapi juga dari segi nak membangunkan balik mereka ini, dari segi komuniti, dari segi program dan sebagainya. Jadi untuk tahun 2020 ini sebenarnya saya telah pun menerima 60 permohonan pada awal. Tapi selepas COVID ini, jumlah ini sudah meningkat sehingga sekali ganda. Dah hampir 120 permohonan yang kami terima daripada pihak NGO. Dan Alhamdulillah dalam penjana baru-baru ini telah diumumkan tambahan peruntukan sebanyak 5 juta, ya, untuk diberikan bantuan kepada NGO-NGO ini. Namun ramai juga ingin mengetahui apa sebenarnya mekanisme yang digunakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita sendiri untuk mengukur keberkesanan program yang dilaksanakan NGO dengan adanya bantuan ini. Ya. Jadi kita macam saya katakan tadi, kita mempunyai kumpulan sasar yang tentu. Seperti Jabatan Pembangunan Wanita sudah pasti juga khususnya kepada wanita, ya. Dia lebih untuk memperkasakan wanita itu. Dia ada beberapa program di bawah ini, bukan saja dari segi program sosioekonomi tapi juga dari segi bimbingan, ya, latihan dan sebagainya. Yang pentingnya kita nak membangunkan wanita ini, meningkatkan daya saing wanita ini untuk menjadikan wanita ini lebih berdaya maju dan sebagainya. Di program apabila nak memohon, dia kena submit dulu cadangan program kepada pihak kami. Dia akan dinilai daripada situ jenis program yang akan dilaksanakan supaya ianya bersesuaian dengan hala tuju kementerian dan juga program yang ingin disasarkan. Sebab kita akan minta
pihak NGO ini untuk menghantar laporan dan sebagainya supaya kita nak menilai keberkesanan program yang dijalankan. Namun jika dilihat atas betul-betul program yang dilaksanakan oleh NGO ini, bagaimana respon sebenarnya yang diterima? Ya, alhamdulillah. Ya, kita lihat respon yang diterima sangat positif. Kerana kita lihat kita kerajaan, kita tak mampu untuk menjalankan semua sekali program, dan kita perlukan juga feedback daripada NGO kerana mereka juga yang berdampingi juga dengan masyarakat dan memahami juga keperluan mereka. Jadi ini alhamdulillah, dan dalam masa yang sama kita lihat hubungan di antara kementerian dan juga NGO ini dah semakin erat. Jadi kita perlukan mereka untuk kita sama-samakan bangunkan negara. Okey, baiklah. Tapi kan Datuk Seri, bagaimana pula tindakan? Adakah sebarang tindakan bagi NGO yang melanggar SOP dan penetapan dalam surat perjanjian itu? Ya, betul. Itu kita tak dapat nafikan, Rinai. Pasti ada, memang ada, dan apabila ianya berlaku, kita akan mengambil tindakan. Yang pertama, kita terpaksa senarai hitamkan NGO-NGO ini supaya kita tidak mahu ianya berulang lagi, dan peringatan kepada NGO-NGO yang lain. Jadi pemantauan juga dibuat, beberapa tindakan tegas daripada kementerian. Sebab kita nak supaya ianya benar-benar dapat memberi manfaat kepada rakyat, khususnya golongan wanita yang memerlukan. Dan harapan Datuk Seri sendiri terhadap peruntukan yang diberikan kepada NGO ini? Ya, yang pertama saya harap peruntukannya akan bertambah dari tahun ke tahun. InsyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ianya akan dapat memberi manfaat kepada lebih banyak lagi NGO-NGO. Yang banyak ni yang nak membantu kita, nak bersama-sama dengan kementerian, yang menjadi mata dan telinga kepada kementerian untuk bersama-sama. Yang ketiga, kita harapkan agar program-program yang dijalankan itu sudah pasti selain daripada memberi manfaat kepada rakyat, khususnya kita juga perlukan program-program baru. Ni dah norma-norma baru disebut dalam PKP, so kita perlukan legak pembaharuan. Dan moga-moga ia menjadi satu langkah yang baru juga untuk NGO ini mempergiatkan pelbagai program, Datuk Seri. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, untuk berkongsi dengan kita bagaimana kerajaan memberi sokongan dalam pembabitan NGO dalam kebajikan masyarakat. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Wanita Hari ini. Banyak sebenarnya perkongsian yang kita kongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu menangani emosi anak-anak selepas lama bercuti. Sememangnya bukan anak-anak je, sebenarnya ibu bapa yang perlu untuk buka sedikit hati dan memberi ruang kepada anak-anak untuk mereka cuba, jangan terlalu orang kata takut dengan keadaan COVID dan sebagainya. Kita beri mereka ruang untuk mereka belajar sendiri. Kata kuncinya satu saja, komunikasi. Kita harus sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak kita untuk terus menangani emosi mereka. Esok insya-Allah Rina dan juga Uyana akan kembali bersama dengan anda dengan topik yang bakal kami bawakan, iaitu belajar agama di media sosial. Sejauh mana kita boleh belajar agama ini di media sosial, daripada siapa, bagaimana caranya, itu yang akan dibincangkan di Wanita Hari ini. Esok, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak
bekerja, mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan